sudah bakau tuh, ramai juga pun tuh peminat kau. Kau indah rasa lain macam sejaka sama si Lisa tuh. Apa kau merpek nih? Si Lisa tuh adik kau. Lisa? Bukan adik saya. Sekarang kamu tinggal 2 orang saja di rumah ini. Mana orang di sini? Kamu tinggallah kamu 2 orang saja. Wadikmu tuh Elis, berapa kupon begitu? Nama aku Zaidi. Aku tinggal dengan ibu bapa aku dan juga seorang adik perempuan aku, umur dia 7 tahun. Adik perempuan aku ni istimewa sikit. Dia terencat akal. Sejak dari kecil lagi dia ni perlu penjagaan yang khas. Aku tak kisah juga. Yalah, adik sendiri kan. Memang aku sayang dengan dia ni. Adik aku ni ada satu tabiat. Dia ni suka merayau-rayau. Awal-awal tu dia akan merayau-rayau di dalam rumah, kejap duduk di ruang tamu. Dalam 2-3 minit lepas tu dia akan ke dapur. Lepas tu dia akan ke bilik. Lepas tu dia ke tandas. Begitulah rutin dia kalau di rumah. Kami sekeluarga biarkan je dia ke sana sini dalam rumah, asalkan dia tak buat benda-benda yang membahayakan. Tapi kalau itu okey lagi. Apa yang buat kami sekeluarga risau, adik aku ni suka sangat merayau di luar rumah. Pintu rumah kami ni kena tutup hampir setiap masa. Kalau tak, adik aku pandai keluar rumah sendiri dan merayau-rayau di luar. Pernah suatu hari tu, ibu dan ayah aku tinggalkan kami berdua di rumah. Aku macam biasa kena suruh jaga adik di rumah. Kami masa tu di ruang tamu. Adik aku duduk depan TV sambil aku baring di sofa. Entah macam mana sedap punya baring. Sekali tengok, adik aku dah hilang dari depan TV. Tengok punya tengok, pintu depan pula terbuka. Alamak, aku apalagi aku lari keluar nak kejar adik aku. Punyalah panik aku masa tu, Tuhan je yang tahu. Cari punya cari, nasiblah jumpa juga dia di taman depan rumah. Aduh, aku bawa dia masuk. Nasiblah masa tu ibu dengan ayah belum lagi pulang, jadi taklah aku kena marah. Itu belum lagi, ada satu malam tu yang buat kami sekeluarga panik sampai ibu dan ayah kena panggil polis cari adik aku. Bayangkan waktu malam, dalam jam 12 malam macam tu dia boleh keluar senyap-senyap dari rumah. Ibu masa tu punyalah panik. Nasiblah dalam beberapa jam selepas tu pihak polis jumpa adik aku. Selepas kejadian tu, ibu memutuskan untuk meletakkan lonceng di kaki adik aku. Bukan lonceng yang besar tu, tidak. Lonceng emas yang memang untuk perhiasan wanita tu. Tapi lonceng ni memang legit lah bunyi dia, memang kuat. Kalau adik aku berlari ke sana sini memang berdengung juga telinga aku. Ada satu lagi tabiat adik aku. Aku rasa tabiat dia ni comel bagi aku. Dia suka ke bilik aku. Dia akan berdiri di depan pintu dan ketuk pintu bilik. Lepas dia ketuk, dia akan cakap, "Abang, jom main." Dia ni suka bermain dengan aku. Kalau aku masa tu tak ada buat apa, aku layankan je. Tapi satu je yang buat aku tak berkenan dengan tabiat dia ni. Dia bawa main tu tak kira masa. Kalau dia rasa dia nak main pukul 12 malam, nah pukul 12 malam lah juga dia akan ketuk pintu bilik aku. Kalau dia nak main pukul 3 pagi, pukul 3 pagi itulah juga aku dengar ketukan dia. Kadang-kadang
kalau aku masih boleh tahan lagi, aku layankan je perangai dia. Aku temankan je dia bermain. Tapi selalunya aku suruh dia balik ke bilik dan sambung tidur. Aku akan cakap, adik, dah pukul berapa ni? Pergi tidur. Sambil aku ambil tangan dia dan pimpin dia balik ke bilik. Lepas dia pakai lonceng tu, aku boleh agak setiap kali kalau dia datang ke bilik nak main. Kalau ada je bunyi lonceng, nah datanglah adik aku ni. Tidak sehingga satu titik hitam dalam keluarga kami. Adik aku ni selain dilahirkan dengan mental yang terencat, dia juga ada jantung berlubang. Memang komplikasi jantung berlubang dia ni buat ibu risau. Semasa dia dilahirkan, doktor cakap dia tak boleh nak hidup sampai 5 tahun. Tapi umur dia dipanjangkan sedikit. Hiduplah dia sehingga 7 tahun. Dalam umur yang muda tu, adik aku dah meninggal dunia. Ibu aku memang terkesan teruk dengan kehilangan adik aku. Yalah, memang kami semua bersedih. Dia seorang je adik-beradik. Sekarang ni aku jadi anak tunggal. Bila masa aku tengok ayah mereda, ibu yang seakan-akan tidak dapat menerima kenyataan. Ibu hadapi kemurungan. Dia tak ceria macam dulu. Dia asyik berkurung dalam bilik. Ayah aku cuba sedaya upaya pujuk ibu, tapi mungkin cuma masa yang boleh memulihkan segalanya. Di sebalik kesedihan keluarga kami, datang pula sebuah lagi titik hitam. Yang ini lain macam. Kali ini gangguan di dalam rumah kami. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab gangguan ni datang selepas adik aku meninggal. Gangguan ini seperti mengajuk. Mengajuk siapa? Dia mengajuk adik aku yang sudah meninggal. Mengajuk macam mana? Kami sekeluarga akan terdengar bunyi lonceng kaki adik aku di kawasan rumah. Ya, walaupun adik aku ni sudah meninggal dunia, tapi seperti dia masih ada di dalam rumah dengan kami. Ayah selalu ingatkan aku jangan terpengaruh dengan bunyi-bunyi itu. Adik kau dah lama meninggal. Itu bukan adik kau. Dia pesan dengan aku. Di antara gangguan-gangguan dalam rumah ni, apa yang buat aku tak tahan, pukul 12 sehingga pukul 3 pagi, selalunya aku akan terdengar bunyi lonceng yang sama seperti bunyi lonceng kaki adik aku semasa dia masih hidup dulu. Itu tak apa. Kalau setakat bunyi, aku tak kisah, aku boleh biarkan je. Kalau bunyi itu berada di depan pintu aku, diikuti dengan ketukan bilik. Lepas tu, aku terdengar seseorang ataupun sesuatu di luar bilik berkata, "Abang, jom main." Aku memang tak boleh nak tahan kalau kena kacau macam ni. Aku akan menggigil. Aku akan menggigil dalam bilik tu. Confirm badan aku sejuk semua. Aku nak keluar tak boleh. Benda tu pula ada di depan pintu. Jadi macam tu aku pasrahkan sahaja sampailah bunyi tu hilang. Sehinggalah suatu hari tu, macam biasa pukul 3 macam tu aku dengar bunyi lonceng. Kali ni aku betul-betul penat. Tapi aku terbangun sebab bunyi lonceng tu diikuti dengan bunyi ketukan pintu yang kuat. Semakin kuat. Semakin kuat dan kuat. Entah kenapa, aku dalam separuh sedar tu, automatik aku buat rutin aku dengan adik aku semasa dia masih hidup dulu. Bila dia datang ke bilik aku akan pimpin tangan dia pergi ke bilik dia semula. Malam tu, aku yang separuh sedar tadi, automatik aku keluar dari bilik. Aku ambil tangan seseorang ataupun sesuatu yang berada di dalam bilik sambil aku memimpin tangannya menuju ke bilik arwah adik aku. Tidak sehingga separuh perjalanan kami ke bilik adik aku tersedar. Hah? Ini
Ini bukan adik aku dah lama meninggal. Sedang memegang tangan seseorang. Tangan dia sejuk sangat. Dia berada di sebelah kiri aku. Alamak, apa aku nak buat ni? Apa benda yang aku pegang dan apa yang berdiri di sebelah kiri aku ni? Tiba-tiba dari hujung koridor aku dengar suara ayah aku. Katanya, Zaidi, berhenti. Mendengar sahaja sergahan dari ayah aku tu langkah, aku terhenti. Kata ayah lagi, lepaskan tangan dia. Aku dengar je ayah cakap macam tu. Tangan aku semakin kuat digenggam oleh benda tu. Sekarang aku terdengar bunyi dengusan yang kuat sangat datang dari sesiapa ataupun sesuatu di sebelah kiri aku. Perlahan-lahan aku toleh dan alangkah terkejutnya aku bila aku tengok seorang wanita berambut panjang mengurai, berbaju putih. Mukanya tertutup dengan rambut, jadi aku tak nampak dengan jelas wajahnya. Cuma ayat yang keluar dari mulut dia aku akan ingat sehingga hari ini. Katanya, Kau yang bunuh adik kau. Kau pembunuh, sambil dia mencekik aku. Ayah aku meluruh ke arah kami. Dia terkam wanita tu dan cuba tenangkan aku. Aku yang panik tadi berlari ke arah suis lampu dan buka lampu. Sekarang keadaan terang benderang. Aku perasan ini wanita ni adalah ibu aku sendiri. Sambil aku tengok ayah tengah bergelut dengan ibu yang seakan-akan histeria. Keadaan menjadi kelang kabut malam tu. Ibu menjerit-jerit cakap aku yang bunuh adik aku. Malam tu juga kami terpaksa hantar ibu ke hospital sakit mental, di mana ibu ditempatkan di sana sehingga hari ini. Keesokan paginya barulah ayah ceritakan semuanya. Kata ayah yang selama ini gangguan yang konon aku alami itu bukan gangguan langsung, tapi itu adalah ibu aku. Dia tidak dapat menerima kenyataan adik aku telah meninggal dunia. Kata ayah, dia cuba merahsiakan perkara ni daripada aku. Dia tidak mahu aku tertekan, tetapi sebenarnya pada setiap malam ibu yang hilang akal tadi, dia akan pakai lonceng adik dan berlegar ke sana sini. Kata ayah lagi, ada satu benda yang aku perlu tahu. Sebenarnya sakit-sakit macam sakit mental, sakit terencat dan sakit organ ni ada dalam sejarah darah keluarga sebelah ibu. Bermaksud keturunan diorang memang ada potensi kena sakit-sakit macam ni. Itulah sebab kenapa adik aku kena macam tu semasa dia lahir. Sebab keturunan daripada ibu. Dan itulah sebab juga ibu hilang akal. Dia salahkan diri dia sendiri dengan apa yang terjadi dengan adik aku. Sekarang ni aku di rumah dengan ayah. Ibu di hospital sakit mental. Sekarang sudah tinggal berbulan-bulan di rumah ni, berdua aja dengan ayah. Sekarang aku yakin ayah sebenarnya salah. Ayah salah tentang gangguan di rumah ni. Gangguan yang dia kata ibu. Kenapa? Sebab bunyi lonceng kaki masih lagi aku dengar di rumah ni. Tapi kali ini bukan dari satu kaki, tetapi aku boleh dengar bunyi lonceng dari dua kaki. Benda tu aku dah kata, benda tu mengajuk. Dia mengajuk ibu dan arwah adik aku. Lisa, cantik sudah bakal tuh. Ramai juga pun untuk peminat kau. Kau indah rasa dan macam sejaka sama si Lisa tuh. Apa kau merpek nih? Si Lisa tuh adik kau. Kak Lisa.
saya. Sekarang kamu tinggal 2 orang saja di rumah ini. Ada orang di sini, kamu tinggallah kamu 2 orang saja.